Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada semua ibu bapa dan juga murid tahun 2 SK Jembang. InsyaAllah pada hari ini saya akan ajar berkenaan dengan pendidikan kesihatan, iaitu bagi bawah tajuk Sihat Selalu. Kita teruskan kita punya pembelajaran kita, kepentingan menjaga postur. Postur badan ini, postur keadaan badan kita apabila kita bergerak. Kena faham? Keadaan kita bergerak, contohnya berlari, mengangkat barang, duduk, berbaring dan sebagainya. Okey. Kenapa dia penting? Okay, yang pertama, kebesaran sempurna. Apabila kita melakukan sesuatu aktiviti dengan betul, insya-Allah kita punya fizikal seiring dengan usia kita. Maknanya kita naik, makin lama makin membesar. Macam kamu makin lama makin membesar. Yang dah tua makin lama makin berubat. Tu istilah dia. Okay, yang kedua, mengelakkan kecederaan. Contoh, apabila kita bermain bola sepak Dengan berlari, dengan betul lah, dengan cara yang betul, diam kakak, kita akan dapat kita takkan cedera. Kalau kita bermain dengan betul lah, kita tak terjah orang, kita tak langgar orang, kita akan elok. Kalau kita main kasar, terjah orang, kita akan cedera. Yang ketiga, badan lebih sihat. Semestinya lah, kalau kita melakukan sesuatu dengan betul, badan kita akan lebih sihat lah. Maknanya tak sakit lah. Kalau betul caranya, insyaAllah sihat. Hidup lebih cergas. Sebenarnya hidup lebih cergas. Okey, itu berkenaan dengan postur. Yang ketiga, yang seterusnya, kepentingan rehat dan tidur. Kenapa pentingnya tidur dan rehat? Rehat dan tidur. Rehat, kita rehatkan. Lepas balik kerja, kita rehat, duduk, baring. Okey, itu rehat. Kalau tidur, kita pejam mata. Kalau pejam mata itu maksudnya kita tidur. Okey. Yang pertama, melancarkan proses penghadaman. Penghadaman ni salah ni. Penghadaman. Okey. Penghadaman. Okey. Kalau nak betul-betul, boleh buka buku teks ni ada. Okey, tengok. Penghadaman. Melancarkan proses penghadaman. Penghadaman ni apa? Kita punya makan, minum, bila kita tidur, dia akan proses semua. Faham? Kalau kita tidak cukup rehat dan tidur, contohnya saya pernah lah, banyak kali juga tak tidur, kita punya badan rasa tak sihat. Kita punya badan rasa tak sihat lah. Memang rasa tak sihat, rasa macam bengkak-bengkak mata. Kalau kita rasa tak seimbang lah, kita punya emosi tak seimbang. Yang kedua, membina dan membaiki sel-sel yang rosak. Apabila kita tidur, dalam ni sains bila kita tidur, dia punya darah dalam badan kita tu berjalan, apa semua, kita rehat. Sel-sel yang rosak dia akan baiki. Itu sains sebenarnya. Okey, yang ketiga, meningkatkan keupayaan untuk belajar. Bila kita rehat, tidur, contohnya kita tidur yang cukup 8 hingga 10 jam. Kamu lebih kurang macam tu lah. Kalau orang tua, kurang lagi tidur. Jadi untuk dapatkan tidur yang cukup, kita mesti buat jadual. Kakak duduk kakak. Kita ada jadual untuk kita tidurlah di rumah. Kalau kita tak ikut jadual, akan jadi susah. Contoh, tidur pukul 10, mesti tidur pukul 10, bangun subuh pukul 6. Mandi ke, tak mandi ke, solat subuh, dan selepas subuh jangan tidur. Kita boleh amalkan sama-sama, walaupun mengantuk, jangan tidur. Sebab apa? Bila kita tidur lepas subuh, dia akan merosakkan kita punya akal. Dalam hadis pun, Nabi Muhammad SAW pun tak pernah tidur selepas subuh dan selepas asar. Kerana apa? Dia akan merosakkan badan kita. Bukan mengelok merosakkan badan. Nak tidur waktu malam untuk berehat. Ada dalam hadis Nabi, malam untuk berehat dan beribadah. Okey. Yang ketiga, dah.
Yang keempat, dapat merehatkan fizikal dan mental. Semestinya lah kalau kita rehat tidur akan merehatkan tubuh badan kita. Fizikal ni tubuh badan, mental kita punya akal. Adalah pepatah Arab ada pernah berkata, al-aqlus salim fi jismis salim. Al-aqlus salim, akal yang sehat terletak pada tubuh badan yang cergas. Maknanya kalau kita cergas, insya-Allah kita punya pemikiran pun akan mantap. Kalau kita tak cergas, rasa lemah badan, berat badan naik, cepat-cepatlah kita buat senaman agar kita dapat berat badan yang ideal, tidur cukup, kita buat kerja dengan betul, insya-Allah kita punya hidup kita tu akan lebih terancang dan baik di masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.